Kalau aku kaya, kalau aku kaya. Setiap isi rumah keluarga mempunyai kegiatan ekonomi atau sumber pendapatan. Namun persoalannya, mengapa ada yang kaya, ada yang miskin? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri PDPR Sejarah Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Ridwan. Ya, apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan yang sihat, ceria-ceria di samping keluarga. Baiklah, hari ini kita akan teruskan lagi kelas PDPR kita untuk tajuk 2.2 iaitu kegiatan ekonomi. Kita nak lihat apakah kegiatan ekonomi dalam masyarakat alam Melayu. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 28. Okey, boleh lihat sepintas lalu pengenalan. Okey, jumpa semua. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi kita lihat dahulu objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita mengenal pasti kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Kita nak tahulah apakah sumber pendapatan utama masyarakat alam Melayu. Kriteria kejayaan setiap individu pelajar saya dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 contoh aktiviti ekonomi masyarakat alam Melayu. Okey, jelas objektif dan kriteria. Jelas, cantik. Baiklah, kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu ni dia ada 4 kegiatan utama lah. Okay, iaitu pertanian 1, perdagangan 2, mengutip hasil hutan dan laut 3, dan yang terakhir yang keempat, perlombongan dan pembuatan. Okey, kita lihat dahulu kepada kegiatan ekonomi yang pertama iaitu pertanian. Okey, disebabkan alam Melayu ni mempunyai tanah yang subur, maka sebab itulah kegiatan pertanian dapat dijalankan dengan meluas. Pada awalnya, kegiatan pertanian ni hanyalah untuk menyara diri, maksudnya untuk kegunaan sendiri, untuk makan, nak meneruskan kehidupan. Tapi disebabkan bila ada banyak lebihan daripada hasil pertanian, maka masyarakat alam Melayu memasarkan bagi memenuhi keperluan masyarakat-masyarakat di luar sana. Okey, contoh pertanian, penanaman padi, rempah ratus dan juga tanaman-tanaman lain. Okey, kalau kita lihat satu persatu setiap kerajaan alam Melayu untuk aktiviti penanaman padi macam Funan, dia mempunyai tanah yang subur di lembah Sungai Mekong. Ada banyak-banyak tasik-tasik besar seperti Tondisap digunakan bagi pengairan kawasan padi. Kerajaan Angkor yang terletak di lembah Sungai Mekong mempunyai tanah yang subur. Pemerintah Angkor telah membina bare. Bare ni apa dia? Kolam untuk tujuan menyimpan air. Kemudian dia melakukan penuaian hasil padi 3 hingga 4 kali setahun. Kerajaan Champa
ketua air di setiap kampung menyelenggara terusan dan daik. Majapahit mempunyai tanah yang subur di Pulau Jawa sesuai untuk aktiviti pertanian. Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas membekalkan air untuk pengairan padi sawah. Terdapat sistem pengairan dibina oleh pemerintah Majapahit untuk meningkatkan pengeluaran padi sawah. Kerajaan Sriwijaya merupakan tanaman utama padi. Dia menjadikan padi ini sebagai tanaman utama. Ditanam di kawasan yang agak pedalaman lah, seperti Palembang, di kawasan tanah tinggi, Pasemah dan Hulu Musi. Itu contoh aktiviti penanaman padi oleh Kerajaan Alam Melayu. Ada juga yang mengusahakan rempah ratus seperti bunga cengkeh di Kepulauan Maluku, buah pala di Pulau Banda, lada hitam di Sumatera dan Jawa. Tanaman lain ni seperti apa? Seperti pisang, tebu, bijan, kekacang, kelapa, sayur-sayuran, buah-buahan. Ada juga yang melakukan aktiviti menangkap ikan di sawah. Ada yang berusaha mendapatkan kulit kura-kura. Itu adalah aktiviti tanaman lain. Okey, jelas. Yang tu yang pertama lah, kegiatan pertanian. Sekarang kita pergi kepada kegiatan ekonomi yang kedua, perdagangan. Okey, apakah pula aktiviti perdagangannya? Perdagangan ni seperti yang cikgu bagi tahu tadi, disebabkan ada lebihan barangan tempatan, maka dia dagangkan, dia jual kepada masyarakat luar yang singgah, pedagang-pedagang daripada luar. Okey, antara barang dagangan yang terdapat di alam Melayu ni seperti damar, kapur barus, kayu cendana, geharu, beras, emas, apa lagi, perak, gading gajah, rempah, mutiara, sumbu badak, buah pelaga, lilin lebah, minyak sayuran, rotan dan lain-lain. Itu antara barang-barang tempatan yang ada dalam masyarakat alam Melayu. Okey, jadi kita mendapat tarikan daripada pedagang luar, pedagang seperti China, India, Arab dan Parsi. Contohnya kalau China ni dia ada juga bawa barang dagangan seperti sutera, tembikar, pinggan, mangkuk, payung, gula dan gendang. Kalau India, dia suka bawa kain kapas, tembikar dan pelbagai batu berharga. Arab dan Parsi, dia bawa barang dagangan seperti tembikar, minyak wangi, barangan kaca dan manik. Jadi bila pedagang luar datang bawa barang dia, kita pun beli barang dia, dia pun beli barang kita. Okey, kamu boleh lihatlah contoh-contoh yang cikgu dah senaraikan pada slide tu. Okey, kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga, dia ada mengutip hasil hutan dan laut. Okey, kerajaan alam Melayu ni memang kaya dengan hasil hutan dan laut. Pada awalnya memanglah dia hanya untuk kegunaan diri, tetapi bila ada lebihan, maka dia pun turut jual lah dalam aktiviti perdagangan. Seperti apa? Geharu, sarang burung, rotan, kapur barus. Okey, dan yang keempat, perlombongan dan pembuatan. Masyarakat alam Melayu juga menjalankan kegiatan perlombongan dan pembuatan seperti melombong emas, perak dan biji besi. Untuk pembuatan, masyarakat alam Melayu dia menghasilkan barangan-barangan mewah seperti perhiasan emas, cuka kelapa, pembuatan garam,
dan juga menghasilkan tembikar. Jadi jelaslah kalau kita lihat, itulah dia kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Okey, kamu perlu ingat dia ada 4 aktiviti, dan kamu perlu ingat contoh-contoh lah. Contoh-contoh yang merangkumi aktiviti-aktiviti ekonomi. Okey, semua sudah jelas? Sudah jelas Alhamdulillah. Okey, jadi cikgu ingat itu saja penerangan untuk topik kita pada hari ini. Akhir kata cikgu tinggalkan pesanan hari ini. Bukanlah kekayaan itu disebabkan banyaknya harta, tetapi kekayaan yang sebenar adalah kekayaan jiwa yang sentiasa berasa cukup. Untuk itu, sekian saja kelas PDPR. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.